Tidak ada manusia yang nak gagal dalam hidup dia. Mark Zuckerberg, Bill Gates adalah antara tokoh-tokoh yang pada mulanya nampak macam gagal, tak dapat meneruskan pelajaran di universiti, tetapi kemudian berjaya menjadi usahawan yang ternama, jutawan, billionaire. Namun, itu kisah yang manis, kisah yang berjaya. Bagaimana pula mereka yang biasa-biasa dah gagal di universiti, hampir-hampir nak gagal dalam kehidupan pula. Macam mana mereka bertapak dan bangkit kembali. Saya ada satu buku menarik yang saya nak kongsikan dengan anda kerana ia jarang-jarang disentuh, jarang-jarang dibukukan. Klik butang subscribe dan juga ikon loceng untuk tidak ketinggalan tips-tips hebat dari kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam satu lagi episod Malaysia Membaca. Bersama saya, host anda, Sabri Hassan. Dalam episod kali ini, seperti telah saya janjikan, saya akan berkongsi satu kisah menarik yang saya sendiri sangat teruja untuk membacanya. Sebab tak banyak kisah-kisah seperti ini yang dibukukan. Kisah-kisah manusia biasa-biasa yang mencapai kejayaan yang biasa-biasa juga, tetapi telah melalui satu cabaran dugaan yang luar biasa sekali. Buku ini saya baca dalam tempoh satu hari saja. Saya baca dalam petang, tetapi telah mengakibatkan saya tak dapat nak tidur. Saya terpaksa tidur lewat. Pukul 3 pagi baru saya tidur. Sebab pukul 12 tu saya macam masih di tengah-tengah buku ni. Saya rasa macam tak nak tidur ataupun tak dapat nak tidur selagi saya tak habiskan pembacaan. Itulah penangan buku ni. Dan buku ni buku biasa je. Saya terus kongsikan dengan anda. Bukannya buku yang macam superb, yang ada twist turn, tak. Buku dia buku yang honest, buku yang jujur dan kisah yang nak cakap menyayat hati, taklah menyayat hati sangat, tapi kisah dia memberikan satu impact di dada. Terutamanya pada saya yang ada juga melalui bunga-bunga apa yang penulis lalui, tetapi tak sedahsyat yang penulis lalui. Sebelum saya pergi lebih jauh, saya share dulu dengan anda buku ini. Bukunya bertajuk Jinsei Iro Iro, Hito Sore Zore. Itu dalam bahasa Jepun. Bahasa Jepun. Dalam bahasa Malaysianya, saya rasa tajuknya 10 tahun untuk segulung ijazah. Tulisan anak Melayu kita, Syuhairi Nur Hisham. Jadi tajuknya tajuk Jepun, tapi ada subtitle dan penulisnya penulis Malaysia, penulis Melayu ya, bukannya penulis Jepun. Kisahnya apa? Kisah mengenai buku ni, sebelum saya pergi ke kisah, kita sentuh surface dulu. Buku ni berharga RM25. Saya beli di Book Cafe. Kebetulan waktu mula-mula PKP bermula, saya nak beli buku Tuan Zamri Muhammad yang baru dilancarkan. Saya ni berfikir kreatif untuk hidup dan bisnes. Sambil tu saya fikir untuk jimatkan cost shipping, saya carilah apa-apa buku menarik yang ada di Book Cafe yang saya rasa macam kalau kita post boleh jimat shipping. Kalau beli dua, harga shipping tetap sama kan daripada beli satu buku. Kemudian saya nampak buku ni, tajuk dia menarik. Biasanya travelog yang macam ni, tapi ni bukan travelog, tapi saya rasa not bad. Saya macam tak fikir panjang, kompetitor tengok, buku ni macam ada sesuatu yang menarik saya kepada buku ni. Mungkin tajuknya, walaupun saya tak faham tajuknya, saya dapat feel ada satu tarikan di situ. Jadi saya pun beli. Dan saya baca. Bila dah sampai, saya baca buku Tuan Zamri tu dulu. Kemudian saya ke KL dan waktu interstate travel ni dia benarkan. Kemudian saya baca. Saya mula baca dalam tengah hari macam tu. Saya letak sekejap. Malam tu saya sambung. Malam tu saya betul-betul fokus masuk dia punya detail. Kemudian waktu tu yang saya tak boleh tidur. Pukul 12 tak boleh tidur. Pukul 3 pagi saya berjaya habiskan dalam tempoh satu hari. Less than 24 hours. Bukunya terbitan MPWS. MPWS ni adalah Malaysian Postgraduate Society something macam tu. MPWS ni dia banyak menganjurkan kursus-kursus postgraduate untuk pelajar master dan pelajar PhD mengenai research teknik dan sebagainya. Tuan Syuhairi Nur Hisham, kisahnya apa? Apa kisahnya? Tuan Syuhairi Nur Hisham adalah seorang pelajar kejuruteraan daripada Malaysia yang telah diberikan peluang untuk melanjutkan pengajian dalam bidang kejuruteraan di Jepun. Namun, setelah 6 tahun beliau bergelar pelajar di Jepun, beliau gagal untuk membawa pulang segulung ijazah. Kenapa? Sebab gagal lah. Sebab gagal dalam pelajaran lah. Dia normal 4 tahun, kemudian dah extend 2 tahun pun masih gagal lagi. Balik ke Malaysia, bermulalah segala. Bukan bermulalah. Beliau terpaksa menjalani pelbagai cabaran, dugaan, mehnah, rasa malu, rasa macam tak cukup sifat lah. Tak cukup sifat. Sehinggalah akhirnya beliau mendapat peluang kedua untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah di Uni 10 pada usia 26 tahun. Basically, kena masuk dengan pelajar yang macam adik-adik yang beza 5-6 tahun ni. Kemudian akhirnya beliau berjaya menggapai segulung ijazah pada usia
31 tahun. Jadi itu secara summary je lah. Namun kalau anda, saya tak tahu, tapi saya pernah gagal dalam pelajaran di universiti, gagal subjek dan perlu extend. Itu bukanlah satu benda yang I'm proud of. Ketika melalui perjalanan tu, ketika kita tahu kita kena extend tu, ia satu benda yang kita tak dapat nak digambarkan tau. Sebab macam bila kita mengulang satu-satu subjek, kita kena masuk dengan junior. Ada diceritakan dalam buku ni. Tapi penulis ni kalau tengok gambar dia, seorang yang happy go lucky. Okay? Kalau macam orang nampak, even sesiapa saja pun yang mengulang, mungkin orang nampak, oh macam budak ni tak insaf ke, oh senior masuk kelas junior ke. Ada orang nampak macam biasa-biasa je. Tapi sebenarnya dalam hati tu, maybe Tuhan je yang tahu. Sebab kita kena, kawan-kawan kita dah tak ada. Kawan-kawan kita dah lepas. Kita tersangkut. Dalam grup-grup projek, kita nak cari orang yang, ataupun junior classmate yang kita boleh join, kita boleh tumpang. Dia tak sama. Sebenarnya, bila kita repeat paper, lagi susah daripada kita pergi attempt first time. First time kita ada kawan-kawan. Second time, mungkin ada seorang dua kawan, tapi dia tak sama dengan kita pergi segerombolan ramai-ramai pergi ambil. Jadi itu tak mudah, satu. Keduanya, bila kalau macam saya di Malaysia pun rasa macam tu, bayangkan Tuan Syuhairi dihantar ke Jepun. Konon-kononnya beliau diberi peluang yang tidak dapat, peluang tu tak dapat diberi kepada semua orang. Namun beliau tak dapat menggunakan peluang tersebut dengan baik. Jadi bila dah balik ke Malaysia, perasaan bersalah dalam diri tu ada. Memang ada. Tak ada orang datang macam, walaupun kita kadang-kadang orang yang gagal ni, dia nampak macam dia tunjuk bravado dia, ada defensif dia kat luar. Sebenarnya dia macam telur je. Dia terpaksa tunjukkan dia kuat, dia strong dekat luar. Sebab kalau tak, dia akan jadi macam lagi teruk, depressed dengan apa persepsi orang lagi, perasaan bersalah dalam diri lagi. Dan beliau balik tu, contoh beliau cakap beliau nak sambung pelajaran, tapi beliau tak tahu macam mana. Pertama sebabnya kalau beliau pergi apply kat universiti pun kebanyakan cakap result SPM dia memang cemerlang, tapi dah lama. Waktu tu dah 7 tahun dah, 6 tahun dah berlalu, result SPM tu dah tak relevan untuk yang akan datang pada masa seterusnya. Sebab tu beliau terpaksa melanjutkan pelajaran di IPTS, di Unit 10. Itu pertama. Keduanya, beliau juga untuk cover perbelanjaan hidup waktu balik di Malaysia sementara nak sambung, bukan nak sambung belajar, sebab nak sambung belajar tu kena guna duit sendiri. Beliau terpaksa ada bekerja part time di KFC. Dan kalau terjumpa dengan kawan-kawan, beliau akan cakap beliau management trainee lah, tengah buat practical latihan industri lah. Terpaksa gunakan alasan macam tu. Sebab yalah, kawan-kawan kita yang tak pergi overseas dah grad. Kita tak grad lagi. Benda tu makan dalam. Tapi kadang-kadang kita terpaksa. Beliau terpaksa tunjukkan front tu. Okay? Terpaksa put up the front. Okay, satu lagi. Kalau kisah orang gagal ni, kenapa saya macam tersentuh hati dengan Tuan Syuhairi ni? Okay, kalau orang yang gagal, biasanya bila kita banyak dengar kisah orang gagal, dia berjaya turn around the situation, berjaya jadi cemerlang, berjaya jadi selebriti, ada achievement yang besar. Senang sebab walaupun mereka gagal, itu telah berlalu dan mereka boleh tunjuk ini hasilnya. Walaupun saya gagal, tapi ini hasilnya sekarang. Saya telah berjaya. Ataupun mereka ada something going on. Mereka ada bakat, mereka ada wang, ataupun mereka ada rupa. Tapi anda tengok Tuan Syuhairi, muka happy go lucky, tapi tak adalah handsome sangat. Saya bercontoh secara, ini saya dalam sesuatu yang baik lah, maksudnya beliau adalah average guy yang diuji dengan kegagalan. Beliau balik ke Malaysia, di samping kerja KFC tadi tu, dia ceritakan juga beliau buat company, buat business, jadi freelance translator. Orang yang balik dari Jepun ni, biasanya student-student yang balik dari Jepun, dia lebih fasih lah bahasa Jepun compare dengan orang yang dah balik dah lama. Sini-sini dah balik dah lama kan. Jadi mereka ni, pelajar-pelajar yang baru balik dari Jepun ni, adalah company-company nak ambil untuk jadi translator kepada technician ataupun engineer Jepun, businessman Jepun yang datang ke Malaysia. Kemudian kalau graduate tu dia baru balik dan berjaya menjadi graduan, orang tu biasanya dia nak masuk kerja, dia tak adalah masa nak jadi freelance translator ni. Jadi orang-orang yang gagal ni lah, student-student yang gagal ni lah, yang kebanyakannya diambil untuk jadi freelance translator ni. Dan bayangkan, bila kita jadi freelance translator ni, kita kena jumpa balik junior-junior kita, kawan-kawan kita yang dah bekerja, yang berjaya bergraduan. Kita tak. Jadi benda tu
makan dalam juga kepada penulis. Diceritakan dengan jujur, dan walaupun dia cerita tak adalah macam menyayat hati sangat, tapi sebagai orang yang pernah ada in the same boat, walaupun saya bukan belajar universiti, bukan belajar di luar negara, bukan. Tapi lah kita ada pengalaman extend, kita tahu. Kita bukan minta kadang-kadang untuk gagal tu. It happen. Itu satu. Kemudian ada juga lagi, ketika tahun semester pertama beliau di Unit 10. Pointer beliau pada ketika itu adalah 2.3. 2.3 pointer tu memang itu setakat cukup makan untuk lulus lah. Sebenarnya 2.3 ni saya rasa kalau ikut pengalaman waktu belajar kat universiti dulu, 2.3 ni sebenarnya kita dah gagal dah sebenarnya. Cuma ada subjek-subjek yang membantu, jadi tak gagal. Tapi subjek-subjek core tu ada yang sangkut tu. Sebab tu jadi 2.3. Dan untuk dapat 2.3 tu memang a lot of things has to go wrong lah sebenarnya. Banyak benda yang tak faham lah untuk dapat 2.3. Tapi beliau dapat 2.3 dekat semester pertama. Okey, ini saya nak highlight satu lagi. Kadang-kadang kita banyak tengok movie, cerita, drama ataupun buku sekalipun yang orang tu from zero to hero, yang berjaya bounce back. Tapi dalam kes Tuan Syuhairi ni, dia dah fail dekat Jepun, balik dah insaf, dah merana kerja KFC dengan malunya kalau terjumpa kawan-kawan, kemudian buat freelance, yang jumpa kawan-kawan yang dah berjaya, kita pun masih belum berjaya, kemudian kita nak sambung belajar. Okey, nampak dah dia dah U-turn tu dah terjadi, dah lebih U-turn dah. Tiba-tiba dah U-turn pun macam masih dalam boat yang sama. Macam ini semester pertama baru 2.3. Macam mana semester keempat nanti, semester kelima nanti, semester keenam nanti? Tak ke lagi macam risiko? Tapi dekat situ beliau menyedari ada turning point dekat semester pertama tu, dan akhirnya beliau berjaya bergraduan satu. Kemudian akhirnya beliau ditawarkan juga menjadi tutor di Unit 10. Mungkin sebab beliau pelajar senior, pelajar yang berusia sikit, lebih matang sikit. Jadi dia punya transition tu nampak dia mungkin jadi macam Abang Long dalam batch dia. Kemudian Abang Long tu maybe nampak dia mungkin pihak pengurusan universiti nampak dia attitude Abang Long ni yang caring, yang boleh ditransitionkan sebagai tenaga pengajar. Jadi akhirnya beliau kemudian diambil jadi tutor kat Unit 10. Macam mana waktu tu dia naik motor ke kereta kancil tu. Kereta kancil sebagai permulaan, kemudian ambil master dan seterusnya lah. Tapi ia perjalanan yang tidak mudah, ia satu perjalanan yang panjang. Dan yang saya suka cerita ni adalah sebab dalam beliau berkongsi bagaimana beliau bertemu wife beliau di Unit 10. Bermaksud walaupun beliau struggle, walaupun beliau menghadapi cabaran, tapi beliau tak hilang rasa yakin diri tu. Struggle tu ada, self-doubt tu ada, tapi beliau tak depressed, beliau tak macam go downward spiral. Beliau masih ada harga diri dan masih ada keyakinan diri tu, sebab sampai boleh tackle awet lagi waktu tu. Jadi kiranya okey lah, not bad, struggle. Dan ini satu kisah yang kita boleh follow, kita boleh ambilkan sebagai iktibar macam mana orang biasa-biasa, orang yang average menghadapi pelbagai cabaran, dugaan, gagal lagi dan gagal lagi dan gagal lagi, akhirnya ada sinar di hujung jalan. Dan jangan putus asa, jangan bersedih. Ini satu buku yang sangat menarik, satu buku yang hebat dari aspek itu. Untuk buku Jinsei Iro-Iro Hito Sore-Zore, saya beri 7/10. Baiklah, sebarkan kebaikan buku ni dengan sebarkan video ini. Kalau anda ada apa-apa cadangan buku yang untuk saya review pada masa akan datang, jangan lupa share di ruangan komen. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.